tahu kan kita ada Tok Ki di sini dari PPIM. Juga kita ada Profesor Dr. Syed Putra Mir. Bersama dengan Tok Ki dan juga Profesor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita beri mukadimah. Mukadimah dia macam ni sebenarnya. Prof, saya berjumpa 2-3 kawan-kawan. Sebenarnya salah satu orang tu kawan, alah cerita je lah ya. Kawan saya, Datuk Aziz. Kita ajak dia datang ke forum pengguna kita. Memang dia bentang paper Tapi tiba-tiba bila nak confirm dia 2-3 hari lepas tak dapat nak confirm. Rupanya dia dah masuk hospital. Dia buat angiogram macam-macam lah. Jadi saya pergi melawat dia. Saya tanya dia, macam mana ni? Tiba-tiba je ni. Dia pun kata, Nazira, saya pun memang tak tahu, kata dia. Saya pergi check dekat hospital yang ternama, antara hospital ternama, clear, tak ada apa. Sebelum tu, dia tak sakit. Sebelum tu dia pergi check elok. Lepas tu, selepas check tu, dia ada kebetulan dia pergi pula satu lagi hospital yang pasal insurans, check, okey. Tapi dalam masa 2 minggu selepas tu, terus kena attack. Jadi ini pun pelik juga ya. Macam mana dah check, doktor dah kata okey, dia boleh juga lagi ada benda-benda yang yang tersangkutkan benda. Dan bukan dia seorang saja. Ada seorang lagi, ni cerita-cerita ya. Kawan saya ni, umur dia 40. Pasal Tok Ki dah 50 lebih, takut dia dengar cerita ni. Dia ni almost satu minggu, 3 malam dia boleh jog sampai dekat 1 jam. Orang yang boleh jog 1 jam ni, kira terror. Kalau Abang Ibrahim saya rasa 5 minit pun belum tentu. Abang Ibrahim kalau saya mungkinlah dekat-dekat 5 minit juga. Kalau macam Abang Ibrahim juga. Tapi kita pun tak naklah push sangat kan. Tapi maknanya dia kehidupan sihat, dia makan, memilih, tak merokok, tak apa benda semua sekali kan. Jadi kita pelik, tiba-tiba dia kata dia tengah jog tu, dia macam rasa angin tersumbat. Lepas tu terus kebetulan dia panggil kawan dia, driver dia datang dalam masa 45 minit. Bila bawa pergi doktor, rupanya dia total block, satu arteri tu total block. Dan darah pekat. Dia sampai macam ni, Prof. Masalahnya dia dah baik sekali. Tapi Prof doktor kata dia punya 30% masa lambat tu dah cuk. Dia nak makan proses begitu banyak masa untuk pulihkan balik. Jadi ini kenapa agaknya? Pasal saya duk rasa kalau dah check, apa nak check lagi kan? Okey lah. Kalau nak check lain, check handsome tak handsome itu je lah. Macam mana cerita tu agaknya, Prof? Dia gini, bila kita buat blood test, selalunya kita ni tiap tahun buat blood test. Tapi test tu tak lengkap. Untuk you nak test saja, dia mesti komprehensif. Jadi bila test tu tak dibuat, you test jantung semua okey. Macam mana tu, Pak? You tengok dalam, dia bila sumbat dalam, dia panggil triglyceride. Triglyceride yang sumbat bukan saja dalam. Tak, maknanya kalau dia x-ray, dia buat agaknya dia buat apa tu? Dia buat apa tu, dia panggil tu treadmill. Boleh lepas. Macam mana kalau lepas tu boleh sangkut? Itu yang saya nak tahu. Sebab itu kita cerita bila check itu yang di dalam. You kena tengok juga darah tu pekat ke Nazira tak dah check jantung tak, Nazira? Nazira baik check hati, jantung dia okey. Nombor satu, kita nak tengok darah dia pekat tak. Bila darah tu pekat, dia nak flow dalam jantung tu dah tersangkut. Yang menjadi masalahnya, orang sihat boleh main bola, boleh jogging, boleh apa. Tapi dia tak boleh over exercise. Terlebih overwork. Maknanya bahaya Bahaya. Tok Ki bahaya juga. Dia sampai Okey, 5 minit je. Okey. So bila dia sampai tahap tu, dia dah tak boleh pergi. So bila tak boleh pergi, oleh kerana darah pekat, flow dia tu tersangkut. Dan tu di luar jantung dia ada macam sarang laba-laba. Mana datang? Masa check tak nampak. Pemakanan kadang-kadang bila you test, dia boleh jadi angin. Angin pun boleh terus sangkut. Yes, dia boleh jadi angin, dia boleh jadi water. It can be lemak. So kalau ada ke orang yang badan yang katakan macam terada sikitlah ya, dia banyak lemak ke kiranya, Prof? Memang banyak lemak. Masalah berlemak ni kita cerita pasal obes.
Kalau macam skap biasa ni plum ni tak bukan. Oh, dia bukan makna Bukan ni termasuk okey kategori kan? tu. Okey. Itu Itu comel. Itu comel. Itu bukan lain. obes, comel maknanya tu. Okey. Ini yang nak pergi pada obes ni yang mana dia punya hati, dia punya liver tak boleh proses fatty acid. Oh. Itu dia jadi obes. Kalau rupa merah-merah muka tu okey lah tu maknanya. Bagus tu, rupa merah. Okey, kita sebenarnya bersama dengan tetamu di studio Profesor Dr. Syed Putra Mir yang merupakan pakar sains nutrisi bersama dengan kita untuk bercakap Bersama dengan Tok Ki. mengenai pembunuh senyap, bersama juga dengan Tok Ki yang tak ketinggalan lagi, sepanjang masa mesti ada. Kita ingin berbincang mengenai pembunuh senyap ini dan apa yang boleh kita buka juga talian kepada pendengar kita. Para pendengar kena dengar baik-baik ni, peluang ni bukan mudah nak bawa. Ni pasal Nazira punya pasal kita bawa ni. 0326927939 atau respon di Facebook kami di bernama Radio 24. Itu sebenarnya penyakit apa, Tok Ki? Tak apa, kita tanya dia. Pasal Tok Ki bukan jadi profesor lagi. Tapi dalaman ya. Okay. Okey. Silent killer, kita cerita pasal silent killer ni apa? Kita akan kongsi selepas Sebentar lagi. 5 utama. Mengenai Islam Malaysia hari ini bersama dengan Tok Ki dan juga Profesor Dr. Syed Putra Mir bercakap mengenai pembunuh senyap. Anda boleh bertanyakan soalan, berkongsikan pendapat ataupun luahkan pandangan anda untuk isu-isu kepenggunaan bersama kami. 0326927939. Okey, kita terus saja kepada Profesor. Tadi tak sempat nak bercerita mengenai silent killer itu. Mungkin di sini boleh beri pencerahan. Okey, apa itu silent killer? Silent killer ni kita Tiba-tiba. minggu lepas kita minum teh tarik dengan dia, minggu depan ni cakap Dah balik. balik dah ke? tak ada. Ini yang benda-benda yang tak nampak. Pembunuh senyap. Pembunuh senyap Sakit ni dalaman dia dalaman yang dia berkaitan dengan jantung, dengan kanser, walaupun diabetes, walaupun ini menyebabkan kepada yang kritikal. Orang yang diabetes dia 3 kali prone kepada akan kena kanser. Maknanya tak ada simptom-simptom, tanda-tanda semua tiba-tiba je. Ada, sebab tu simptom-simptom kita tak ambil berat. Bila orang tu datang, kadang-kadang dia rasa macam pedih kat sini. Oh, pedih tu salah satu Pedih Itu di ada salah satu. jantung. Di Itu. jantung. Itu angina pectoris. Okey. Sangkut. So kita itu kalau sangkut di Kalau dalam. pedih hulu hati tu lain. Yes. Bersama. Pedih dua rasi belah bawah. Dia Pedih buat rasa hati tu mana lain you lah. gastrik. Itu gastrik. Sakit hati. Bila Itu sakit hati lain Dia lah. naik dia jadi Angin. ulcer. Ulcer. Bila ulcer dia jadi kanser. Oh. Kita tengok je kita tengok ke belakangan aja lah. Kita tengok datuk nenek kita. Kenapa datuk nenek kita semua sihat-sihat, steady 100 lebih umur. Kita umur 5-60 dah sengit, sakit, jalan dah sakit. sengit. Kenapa? Nak kata dia orang makan lebih bagus kita? Kita lagi mahal Kita makanan. makan lagi mahal, makan lagi dengan kualiti memang. Yelah, duduk pun berkualiti elok sekarang ni. Tapi kenapa kita umur 50-60 dah sengit? Datuk M5, saya M6. Oh, saya M7 ni. M7. Okey. Jadi masalah-masalah ni, jadi kita memang buat blood test. Siapa tak sayang? Kita makan vitamin, kita makan baik, benda-benda baik, buat blood test tiap-tiap, tapi tak nampak benda ni. Okey, kenapa, mengapa? Kejap lagi kita boleh dapatkan jawapannya bersama dengan Prof. Sekarang ini kita terima pemanggil dulu bersama dengan Encik Azman. Hello, Assalamualaikum Cik Azman. Ya, bersama dengan Tok Ki dan juga Profesor Dr. Syed Putra. Silakan. Okey. Itu saja Cik Baik, Azman. baik. Baik, Encik Azman. Terima Mungkin kasih. Prof boleh tambah kaedah apa? Ambil apple, makan apple. Halia, Nah, itu macam mana tu orang kata makan untuk apple, boleh ke? bersih pembuluh darah ni. Untuk blood circulation. Betul. Yang dicakap tu betul. Tapi siapa nak buat? Saya pun tak tahu. Ya, kalau serasi. Jadi sebenarnya Kalau serasi. kalau serasi. Oh, bukan. Ada juga Betul. yang tak serasi. Yes. Betul. Okey, depend badan dia, imun sistem dia. Betul. Tiap-tiap orang tak sama. Tapi kalau tak serasi, apa akan jadi? Tindak balasnya bagaimana pula? Efek dia akan efek benda lain. Yalah. Buah pinggang. Dia macam hati. makan Panadol, okey kan. Tapi dia jadi benda lain pula. Buah pinggang pula mungkin lah. Okey, tadi Profesor ada juga menceritakan pembunuh senyap tergolong daripada kanser juga. Kanser ada lebih 15 macam kanser. 215 macam kanser. Takut tau 215 lebih kan? Punca. Okey. Punca. Kenapa zaman nenek moyang kita kan makannya tak adalah seberapa sangat tapi umurnya alhamdulillah. Tapi zaman sekarang ni memberikan satu cabaran yang cukup hebat jugalah untuk kita. Okey, kita terima pemanggil dahulu ketika ini bersama dengan Cik Ramli di talian. Hello, Assalamualaikum. Ya, Cik Ramli silakan. Boleh, silakan. Teruskan. Waalaikumsalam. Cik Ramli.
Ya. Saya dah 60 lah. Okey. Jadi saya terkejut jam 2.3. Jadi tiba macam terasa sakit di dada saya ni. Okey. Memang bukan sakit teruk lah. Yes. Jadi saya turun ke bawah. Saya pergi makan Panadol dalam 1 jam lepas tu reda balik. Ya. Okey. Sakit bukan teruk sakit lah dekat dada, dekat jantung ni. Tapi sakit di dalam. Ya, baik. Terima kasih Cik Ramli. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama Cik Ramli itu adalah signal. Signal. Wake up call. Takut juga tu. Pukul Ah, 3 pagi. Macam Ya. macam traffic light lah ataupun Yes. lampu belakang kereta kita tengok. Yes. Warning yang pertama tu. Ha. Warning pertama you lepas tak apa. Tapi kalau warning yang kedua datang, Belum dia tentu. mungkin kalau you bernasib baik setengah badan ni matilah. Kalau you tak nasib baik, dia tak sempat mengucap, habis sekali. Ini bermakna bukan di dalam saja. Kita kena tengok menyeluruh. Kita kena buat blood test. Kita kena tengok darah kita pekat tak. Kita tengok di luar ada tersumbat tak. Di dalam sumbat tak. Kita tengok a lot of things. Kita tak tengok badan dia cukup magnesium, cukup sodium, cukup potassium. Menyeluruh. Jadi kalau you cakap, I buat blood test, I badan okey. Doktor semua cakap okey. Nah, itu yang pelik tu kita punya dia takut lah Jadi kita okey lah kan. Ha. Adakah blood test tu ada pelbagai jenis blood test? Aha, tu. Depends on the doctor. Okey. Jadi macam mana untuk kita pastikan yang kita dapat Kalau blood test untuk insurans tu tak cukup ke? Untuk insurans cukup itu saja. Tapi banyak orang boleh tipu juga insurans. Dia orang ini masa-masanya. Macam insurans, you ada diabetes tak lepas. Bagus, dia semua bagus untuk protect. Tapi kita sebenarnya apa? Tapi 10% daripada ini kita tak boleh nak tahan. Pasal itu keturunan. Kalau kanser yang melibatkan darah ni, maknanya penyakit ini boleh kita tahu bila nampak simptom-simptom tertentu saja ke ataupun macam mana? Sebab bila tahu je, kanser tahap 4. Contohnya itu kanser darah tahap 4. Okey. Macam mana Prof kita nak tahu? Dia statistik dalam dunia 4 orang yang berjalan, 4 perempuan yang berjalan. dengar. Satu dah kena kanser. Yang satu dah kena, dia tak tahu dia kena. Bila pergi cek terlambat. Yang dua tunggu masa saja. Tapi macam mana kanser ni tidak ada bagi signal? Ada signal yang kita tak nampak. Okey. Umpamanya orang perut kembung. Okey. Orang cakap apa dia ni perut kembung ni? Dia kena busung ke apa? Mana busung? Itu hati. Banyak orang silap. Orang cakap kaki bengkak, nak kena potong. Dia cakap diabetes. Kecil mana? Tapi bukan. It's bone cancer. Kena bawa doktor buat Okey. ni. Sebab itu, kenapa selalu kita tengok orang kanser perut kembung, kaki bengkak, kenapa? Pasal jantung dia lemah. Bila jantung lemah, jantung dia pump air nak masuk saluran yang betul, tak masuk. Jadi air yang terlebih tu pergi kat paru-paru. Sebab tu dia sesak nafas. Yang pertama. Yang kedua pasal hati. Hati dia ada blockage. Dia panggil bile duct blockage. Mana hati pun pump air. Bila dia pump air, air tu tak masuk channel yang betul. Oleh kerana bile duct blockage ni yang tersangkut, air ni tak boleh dipump. Itu yang perut kembung, kaki bengkak. Ni masalah hati. Okey. Takutlah. Habis kita pulang balik ni. Nenek-nenek kita apa sangat makan? Kita makan vitamin, makan ini, makan tapi kita tambah teruk. Okey. Baik, 0326927939 kita terima pemanggil seterusnya Encik Zaini di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Encik Zaini. Ya. 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 Jadi apa yang Prof tekankan tadi adalah pemakanan klinik kita dengan kita hari ini sangat berbeza. Yes. Dan tadi Prof cakap kita dikaya dengan makan vitamin, suplemen dan sebagainya. Jadi di sini saya nak bertanya sekali lagi Prof Ya. tentang kenyataan daripada National Cancer Institute of America ataupun NCIA NCI. buat kajian klinikal selama lebih 30 tahun. Ya. Mereka sendiri mengesahkan bahawa orang yang suka makan multivitamin, suplemen, industri, Herbalife, Amway dan sebagainya lebih mudah kena kanser daripada mereka yang tidak ambil. Dan 1/3 daripada hayat orang yang ambil makanan-makanan multivitamin dan suplemen ini lebih bermasalah dengan mereka yang tidak makan. Jadi persoalan saya di sini, terlihat kita di sini baik pengusaha-pengusaha Bumi Putra maupun yang bukan melambatkan dengan pelbagai makanan-makanan kesihatan, dawaan-dawaan multivitamin dan sebagainya. Jadi, adakah ini satu
apa tu orang kata ambil satu tindakan ataupun kita perlu lihat ataupun kita diamkan sahaja. Sebab dengan terus kita dengan terus makanan-makanan Dulu roti kita daripada millet. Millet tu skoi makanan burung. Dalam millet ada B17. Sekarang balik kerana millet tu mahal, dia tukar pada wheat. Dalam wheat tak ada vitamin B17. Dalam wheat pula ada pula apa ni benzoyl peroxide pula buat Yes. linki apa ni peruntur pula. Yes. Okey. Dan persoalan Cik Ramli tadi, kenapa obat-ubat direct selling cakap obat? Saya nak tanya cakap betul air tu. tu. Betul. Tak boleh. Bagus. Obat direct selling semua bagus. Tapi Habis tu? kenapa punca dia Okey. boleh dikatakan yang ambil tu lagi ramai kena Ha. kena daripada yang tak ambil? Obat direct selling semua bagus. Kalau tidak, dia tak boleh masuk dalam direct selling. Okey, lepas tu? Pertama. Tapi bagi orang yang sihat, Oh. bagi yang orang ada kanser tak boleh. Pasal normally dalam ubat-ubat ni dia taruh booster. Okey. Bila you makan, you rasa macam sihat je. Booster tu untuk apa? Untuk you macam tenaga. You rasa macam sihat. Okey. Okey. Pertama. Yang kedua, dia ada aditif. Aditif tu apa yang ditaruh? Aditif tu you macam ketagih. Okey. Macam you minum, you tak minum kau benda tu, hari sedap juga tak je. sedap. Kalau you pergi kerja, beg duit terlupa pun Tak sedap, you rasa kosong you kan? tak balik. Tapi you balik minum itu. Tak lengkap lah Dia macam ketagih. Ya. Kedua, yang ketiga dia fillers. Fillers tu obat tu Oh, pengisi sikit. ya. Pengisi. Oh. Fillers tu banyak. So ini booster additive fillers ialah makanan kanser. Oh. Bagi orang sihat bagus. Bagi orang kanser kena hati-hati benda ni. Okey? Kenapa nenek kita hidup ni? Nenek kita makan sirih, makan pinang. Dalam sirih ada vitamin B17. Nazida datang ke rumah ambil sirih. Ambil situ. Toki banyak sirih. Okey. Baik. Dalam pinang ada B17. Ada ya? Yes. Saya nak Dalam yes. Okey. Saya nak tanya Apa antara nak makan pinang pula? Ni bukan betul. Saya nak tanya antara kita ni, Ya. berapa orang yang makan bubur kacang bulan ni? Tak Bulan ni tak makan lagi. Tak. Tak lepas makan. Tahun Bermakna ini semua ini next bahaya thing. Bahaya. Ni coming soon cancer ni. jangan main-main. Wish. Okey, dulu nenek kita cerita pasal nenek tadi. Nenek kita bela kita dulu. Saya nenek bela pasal saya tahu. Ya. Bukan bapak bela. Ni siapa pula? Mak ayah saya. Okey, bila nenek bela, kita makan bubur kacang seminggu 2, 3, 4 kali. 2, 3 kali mesti. Sekarang ni sebulan sekali pun tak ada. Dalam kacang hijau ni ada B17. Okey, kita sambung sekejap. Selamat. Kacang. Alright. Kita ambil pemanggil dulu ya. Yes. Bersama dengan Cik Effendi. Hello, Assalamualaikum Cik Effendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, Tuan. Silakan Apa khabar, bersama Tuan? Profesor Silakan. Zaki. Okey, saya nak cakap dengan Prof. Okey. Jadi masalah dia cakap ni, bila saya pakai kasut lah, contoh pakai kasut paling tinggi nak tahu kasut tu kan. Okey. Kadang-kadang dia boleh tarik kita punya, Itulah apa orat. saya rasa sakit tulang ni yang dekat bawah leher ni, apa tu benda nama tulang. Tulang bawah leher. Bawah leher ada tulang dekat tahu kita ni kan. Okey. Okey. Boleh. Tulang ikan. Okey. Collarbone. Okey. Apa Profesor faham tu? Okey. Jadi apabila saya cakap benda-benda pula cara lagu lah kan. Okey. Dia akan tarik dekat dia punya dan paksa risau benda ni dia kawasan dada kan. Ini doktor Toki pula tanya. Umur berapa tuan? Saya dah 41 tahun. Oh, awal lagi. Awal Hmm. lagi. Bila saya dia pergi jumpa doktor. Doktor kata ugat. Selalu bersenam tak? Selalu bersenam tak? Jarang sangat. Tak bersenam pun. Tapi kalau macam Pak Makan tu nak kata saya jaga lah juga tapi Ya. Dia jawab Prof. jadi saya nak tahu saya ada tanya doktor kata jantung dia kata sebab dia angkat daripada dada jantung dia kan besar kan. Terus kadang-kadang dia tarik sampai ke Okey. belakang. Baik, saya faham. Ini Cik Effendi. Yang pertama sekali, kita tak nak agak-agak tau. Nombor satu kan, kalau you boleh datang di pejabat saya ni, datang buat blood test. Bila buat blood test, saya nak yang lengkap. Jadi saya nak tengok, itu boleh berpunca daripada bone marrow. Oh, boleh. Tulang somsom. Mana menunjuk tanda-tanda kalau sakit tulang ni, dia nak pergi pada bone. Atau dia rheumatoid factor, sendi-sendi. Jadi kita buat blood test, kita tentukan. Kalau dia kata bone marrow, masalah tadi ada cerita pasal kanser darah tadi. Masalah punca daripada bone marrow. Bone marrow yang produce white blood cell ni. Tapi masalah yang pertama sekali,
kita nak tengok dia blood cancer ni dia ada dua macam cancer. Satu AML, Apa tu? acute myeloid lymphoblastic leukemia. Satu Tak faham ALL, juga, tapi acute jelaskan. lymphoblastic leukemia. Okey. Biasanya darah dia pekat. Bila darah pekat, white blood cell dia tinggi, itu dia ALL dia panggil. Kalau Bezanya tu. bezanya kalau yang dia darah dia cair. Darah terlalu cair, dia AML. Dan white blood cell dia tinggi. Jadi bila itu AML lebih susah nak naikkan platelet dia tu. Okey. Tapi boleh diubati, insya-Allah. Insya-Allah 19 ke 40 hari kalau ini. Insya-Allah boleh diubat. Oh, Nak okey. ubati. Pasal makan bubur kacang tadi tak ada lagi kita tu. Ya. Bubur kacang tu. Mula sekarang dia orang makan bubur kacang. nak Lah, kena makan Prof, bubur kalau kacang gitu. lah. Saya nak minta kafe kat bawah buat. Ya, kita 3 semua. hari je. Okey, kita semua tak mau kena kanser. Takut jantung tadi. Ni anak-anak kita ni. Bila kita makan, apa yang kita bagi dia? Sama juga macam apa yang kita makan. So kita kena protect. Buat bubur kacang tu 2-3 kali seminggu. Bagi anak-anak protect. Itu bagus ya. Yes. Sampai begitu bagus ya. Yes, Dato'. Okey, Okey. kita kena buat pil bubur kacang macam. Okey, bagus. Saya sokong tu. Ya. Kita buat itu je. CEO-nya Nazira, apa kata Nazira berniaga bubur kacang? boleh Tok Ki. Ada masalah sponsor lah dulu. Tapi saya ni hari pukul 5 saya pergi testing Untuk apa? roti B17. Oh ada eh? Saya buat cookies B17, vitamin B17, apricot, roti, cookies dengan biskut semua lah. Testing. Senang. Bagus tu. Ada orang nak makan vitamin B17 tak boleh, dia pahit. Pahit kan? Tapi dia makan roti je. Roti tu je B17. Baik, Profesor Dr. Syed Putra Mir bersama dengan kita pakar nutrisi. Anda juga boleh bersama kami bercakap mengenai pembunuh senyap. Kita juga bersama dengan Tok Ki. Kita nak baca respon daripada rakan Facebook kita juga ni. Kita ada Hasbul katanya Assalamualaikum. Nak tanya Profesor, apa khasiat yang kita boleh dapat dengan garam buluh? Okey. Minta penjelasan. You see, banyak orang cakap garam buluh, garam gunung, garam Epsom, garam Black Sea. Sebenarnya apa ni yang kita nak makan garam ni? Kalau makan garam lebih sikit tu Dengan darah tinggi ya? darah tinggi, high blood pressure. Ya. Okay. Jadi banyak orang takut pasal nak makan garam pasal darah tinggi. Sedangkan darah tinggi itu perkara kecil. Baik. Okey? Perkara kecil. Nazira ada darah tinggi? Tak ada. Darah rendah? Dia darah tertinggi waktu kena bakar je. Tu je. So bila darah tinggi kita boleh turunkan. Macam apricot drink yang dia formulated tu. Minum aja dia akan turunkan blood pressure tu. Jadi orang masak cerita pasal garam ni yang pertama sekali. You see, bila you kurang garam, kan you duduk lama you bangun kepala you pusing. Ya. You kurang garam. Nah, kalau Rendah lah tu maknanya. garam, Garam, bukan garam. you kurang garam, dalam badan mesti cukup garam. Kalau tak cukup tak. Tak boleh you sengat. Oh. Sengit okey. Tok Ki. Sengat. Tengok Tok Ki ni elok. You jalan kepala pusing. Okey. Sebab itu kalau orang kanser makan garam. Oh. Okey? Oh, Bila dia makan, you punya safe level dia akan turun. Bila makan garam, dia turun kepada 135. Itu you punya safe level. Mesti nak 135. Garam. Garam. Kalau turun bawah, you bangun kepala you pusing, you nak tombang tapi tak tombang, you boleh kontrol lagi. Tapi potasium dalam badan. Okey. Potasium pun kanser makan. Bila dia makan, dia turun kepada 3.5. Tapi you tadi you bangun kepala pusing, you nak tombang, tak tombang. Tapi bila kurang potasium, kanser sel makan, dia turun bawah 3.5, you go into a fit. You kejang dan koma. Ini. Aduh takut. Sebab itu sok-sok ni bagus. Oh. Tapi tengok dengan badan kita, pH kita pula. Tapi jangan berlebihan lah. Yes, pH nak tengok pH badan kita. Kalau macam badan dia macam mana? Sebab tu kena buat blood test. Saya bukan bomoh. Bukan pawang. Oh, kena bukan, buat blood eh? test. Oh. Tak boleh main jangka-jangka je. Tak boleh. Kena Kita tak nak selesa. tengok yang tepat. Tak boleh main tunjuk-tunjuk je. Tak boleh. Pasal boleh. saya auto molecular medicine. Dia kena buat blood test, dia tengok the right Ni the boleh right buat blood the test right ni, vitamin, tengok. the right cure. Kena buat blood test Tak ni, pernah Prof. kena- Semua kena kita buat. pergi. Semua kena buat. Kita pergi Saya check. pun nak tanya juga Ya. simptom-simptom keguguran rambut ke adakah simptom kanser dalaman ke kan? Okey, kita terima pemanggil dahulu. Ya, kita bersama Kenapa dengan gelak Cik ni, Yusof. Tok Ki? Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Tuan. Yusof. Teruskan. Ya. Habiskan gelak tu Tok Ki. Ya. Kambing adalah buat masa ni kambing yang terbaik. Oh ya ke? Mana memang betul lah kambing. Mana Kambing tak betul. betul lah cakap kata kambing pening kepala lah sakit. Pada pasal kita bermasalah.
Oh. Kambing tu tak salah. Saya ingat kau kambing You see- tak mandi ke? You see, you compare kambing lembu kebau. Okay, you punya pokok ros dia datang gigit antara kambing lembu kebau. Yang mana gigit mati? Oh, boleh. Oh, gitu. Lembu gigit tak mati. Apa sebab kambing gigit Kebau mati? gigit tak mati. Kambing gigit mati. Kenapa? Kenapa Nazira? Pula, Kita pun tak jangan tahu. tanya kita. Kita tu Sebab itu dalam tu di lidah dia punya liur tu. Oh, jaga kambing gigit Nazira, jaga Okey. baik-baik. Sebab itu orang kalau boleh makan kambing, dia boleh jalan biasa tak ada apa, orang tu memang sihat. Oh, alhamdulillah. Maknanya saya kambing pantang. Pantang tengok lah. Pantang tengok. Itu. Okey, jadi ura-ura kata darah tinggi tu tak ada Tadi yang dia cakap, saya nak highlightkan sikit. Dia cakap makan hati tak baik, tapi sekarang ni antara mati dengan hidup. Kurang darah kena makan hati ayam, orang tua kata. Betul, kurang darah tu bermakna homoglobin. Okey. Atau platelet. Di mana kanser sel makan. Kanser makan, dia makan homoglobin, red blood cell, hematokrit, platelet dia makan. Jadi nak naikkan darah sebenarnya ialah bayam merah. Bayam merah. Tapi berapa berkesetakan nak berapa kilo nak makan bayam nanti kan jadi kambing pula kita. Tak boleh jumpa saya bagi you vitamin B50. Ada yang kata makan kerang lah. B50 plus. Betul, nak tambah darah. Okey. Bukan homoglobin. Okey. Oh, bukan homoglobin. Okey, Kalau okey. yang soya tu katanya boleh rosakkan kesuburan tu pula. Betul ke? Soya ni bagus sebenarnya, tapi tak bagus untuk kanser. Tak bagus. Pasal apa? Dia ada bahan dalam tu yang dia akan menghebak. Dia suburkan kanser tu. Menyuburkan kanser tu. Okey. Jadi kalau cakap tadi pasal makan hati, makan ni, ya, pada suatu masa dia penyakit itu pellagra. Pellagra ni orang bengkak gusi tau. Dia dia bengkak gusi, dia nanti dia keluar darah. Aha. Oh, okey. Keluar darah. Okey. Jadi dia orang siasat, ingat ini virus ini apa tak? Okay. Sebenarnya pellagra. Sebenarnya kalau you makan hati lembu yang cakap tadi, hati ayam, hati lembu, yes, they will solve the problem. Oh ya. Yes. Alamak, kena makan tu. Okey. Kalau makan hati bahaya, makan hati lembu okeylah. Kena nak makan hati kena banyak-banyak sikit. Baik, kanser yang kita tak nampak ni, pembunuh senyap tu benda-benda dalaman. Tapi kalau kat luar misal kata kanser kulit, kita boleh nampak simptom dia. Apa lagi agaknya kanser-kanser yang boleh kita tahu, cuma tahu-tahu dah tahap 4. Kita tahu kita dah tahap macam tu. Macam mana kita nak tahu yang kita ni ada kanser? Kau ada tanda-tanda kan? Ada tanda-tanda luaran tak yang boleh kita Luruh nampak? rambut ke, badan naik ke? Ya, memang ada tanda yang kita tak nampak. Luruh rambut tu pun ada Yes. satu cara. Yes, ada benda dalaman yang tak betul. Bukanlah kanser, benda lain macam Ada benda yang tak betul. You tengok, orang gumur rambut ni kenapa? dia baca pening kepala bro. Pening kepala pasal dia ada benda yang dia tak boleh proses. Bukan sebab Hati kuat dalam- nak berfikir. Itu semua alasan aja. Tapi kalau perempuan biasa gugur rambut kata Dia kalau dah dia melahirkan. dia takut kalau laki dikahwin lagi dia rambut dia gugur lah. Oh, yang Kalau suami. Kalau perempuan yang lelaki yang gugur. Tu lebih kahwin ke macam mana? Isterinya terlalu lawa. Orang cakap tu kan fikir. Susah hati. Susah hati. Gugur juga. Okey. Okey, Prof, mungkin boleh kita jelaskan lagi, ada lagi soalan daripada Nasir Rashid ni dia kata dia sedang buat rawatan ni Prof. Tekanan darah paling tinggi 171, bawah 105. Semalam tekanan menunjukkan 148, bawah 86. Jadi dia belum ambil ubat lagi. Apa nasihat Profesor? Okey. Minum air banyak. Okey. Minum air banyak. kosong. Air mineral. Tapi bro, masalah minum air ada klorin. Betul. Macam mana nak buat tu? jangan cari air klorin. Iya dah, air kadang mineral. semua kebanyakan orang kita nak bawa botol nak minum air mineral. Air mineral yang kita beli dekat kedai, adakah Ya. itu menjamin juga sebenarnya? Air mineral yang tutup biru. Tutup Tutup biru. biru. Bukan tutup putih. Yang tutup putih drinking water. Air pipe. Yang tutup biru. Yang tulis mineral, Yes. bukan air minuman. Yes. Okey. Biasalah kat kedai lepas Tadi- ni yang tutup biru je laki Okey. lepas ni. Ada tadi cerita pasal apa, makan buah-buah, makan ini, makan gini, makan apa, apple cider apa. Bagus. You kena tengok badan you acidic tidak. Oh, kalau acidic. Kalau orang yang ada kanser, dia acidic. dia boleh makan buah. Air buah dia tak boleh minum. Apa Makan beza? buah boleh, air tak boleh. Oh. Makan buah boleh, air buah dia tak boleh minum because bila minum air buah Dia tu jadi make badan dia acidic. Dalam keadaan acidic, the cancer akan spread. Oh, lain pula Yes. Dia tak boleh minum air buah. Buah dia boleh makan.
Dia boleh minum dia beza vegetable juice. Carrot, tomato, celery, pegaga. That will be good. Oh. Banyak lagi sebenarnya kita boleh Dia senang je. Kalau nak tahu sikit macam ni, you buat blood test pH dalam badan kita. Orang sakit 5. Risau. Badan Sakit acidic. 5 ya? Takut Dengar tu. Nak buat test boleh takut macam mana? Ya, buat test, lepas tu kita naikkan lah. Okey. Sebab tu saya punya water filter yang terbaru, Selgen, natural healing water yang saya dikeluarkan. Dia hydrogen water dengan minerals. Ini memang khas untuk pasien-pasien saya seluruh dunia. Okey, baik, kita akan sambung seketika nanti sebab kita nak beri laluan untuk Kemas Kini Berita 24 kembali selepas ini dalam Dunia Pengguna. Profesor dah kongsi tentang khasiat kebaikan untuk kita makan bubur kacang hijau. Yang ada B17 selain pada bubur kacang hijau lah kan. Takkan hari nak makan bubur je. Apa boleh bubur lain yang boleh makan? Bukan bubur lah. Mana Maksudnya kita boleh makanan lain untuk kita pelbagaikan. makanan yang sihat lah. Bukan sihat naik badan. Yang boleh untuk Mencegah. kanser. mencegah, terutamanya. jadi Apa sihat. lagi doktor? Profesor. Okey. Yang sebaik-baiknya, baik lelaki, baik perempuan, nanas. Nenas Hari-hari Nenas makan paling nenas baik. jadi hijau muka dengan Sakit perut. perut pula. Itu nenas Tak, salah tak, satu tak, cara lah. Okey. Lain-lain pada nenas yang ada buah-buahan tempatan, pisang ke. Betik? Betik, okey. Okey. Atau you kena makan durian. Oh, Durian. Durian. Sekejap lagi saya durian lah Ada. tadi. Orang kanser kena makan pisang 6 biji sehari. Pisang dan Kalau yang tak kanser, Tak kanser makanlah dah 1-2 biji. At least. pasal apa makan sampai 6 biji? You know, Jepun, dia punya sportsman semua makan pisang, memang, energy. memang. Pisang tu kira luxury lah ya. Bukan, luxury. Ha. Mahal RM50 tu. apa-apa jenis pisang je ke atau ada pisang? Tak kira apa pisang, Okey. you makan. Kalau orang yang ada kanser, mesti makan 6 biji sehari. Pasal apa? Pasal kanser makan potasium. Potasium dia turun, dia akan pergi lemah, dia akan pergi pada fit, dia akan pergi koma. So dia kena makan pisang 6 biji untuk naikkan balik dia punya potasium atau durian. Tapi kalau kita tak ada kanser, elok kau makan pisang. Bagus. Tadi ada orang tanya kan, Ya. macam mana nak melebatkan kembali rambut yang keguguran tu? Ada tak makanan tertentu? Ada Prof. Dia begini. Dia kena makan omega. Omega. Omega untuk ni. Saya banyak pasien yang mana yang stage 4, yang rambut gugur yang ni tumbuh balik, hitam Tumbuh balik. Oh, nak Hitam mencari balik. omega lah Prof. Omega. Kena. Tapi saya takut kau jadi handsome sangat pun masalah juga. Macam tak apa, ada kotak 4. Betul juga ah. Ada lagi kotak tu. Okey, ada juga ni soalan daripada Encik Zaki. Dia tanya nak tahu simptom-simptom kanser yang boleh kita nampak. Tu elok juga. Nombor 1, Ha. badan dia lose weight. Turun. Turun Turun. berat badan. Banyak ke turunnya? Banyak. Secara mendadak tu macam mana? Dia turun. Ada you tengok dia dah hilang Itu kan. dia kurus. Kurus. Oh. Okey. You tengok mata dia. Mata dia mesti ada, tak kena lah. Merah Tak kena tu. kuning Mata ke, ada macam mana? urat-urat. Kuning nampak. ke, mesti kuning. Kuning sikit. Yes. Okey. Buang air. Buang air nampak macam mana? Dia tak boleh kontrol. Maksudnya tak boleh kontrol. Nah. Dia nak keluar macam kita boleh kontrol. Dia tak boleh kontrol. Terus terkeluar. Ha. Okey. Itu menunjukkan tanda dekat kolon. Oh, kolon Berdarah. tu. Darah, Kencing berdarah. Kencing berdarah. kencing berdarah. Yes. Itu simptom kanser. Batuk. Batuk berdarah. Batuk. Ke Batuk. batuk tak Batuk berhenti? biasa. Batuk tapi tak boleh lepas. Makan ubat kalau batuk, pergi klinik begini tak juga. Maknanya batuk yang berpanjangan. Berpanjangan. Macam batuk sisik. Baik okey dah baik. Itu dia pergi pada lung cancer. Okey. Okey. Banyak lagi lah simptom-simptom. Kanser dia tu gini. Yang besar kita kena jaga nombor 1 liver, hati. Alpha fibrosis. Hati kita baik, sihat lah tu. Betul lah pun kalau hati baik semua baik ya. Nah, betul tu. Lepas tu pankreas kena jaga. Nak jaga pankreas Sebab ni, tu Cok. nak jaga pankreas ni kena exercise, Dengar tu Nazira. makanan. Banyak exercise tu, exercise biar badan jadi sihat lah ya, berpeluh lah sikit ya. Yes. Ni kadang-kadang hidung je berpeluh, kadang-kadang bila makan hidung berpeluh. Alah, tapi Saya tengok ada kawan-kawan ni dia makan hidung je tak berpeluh. semestinya orang yang badan berisi tu tak sihat. Tak semestinya orang yang badan kurus tu sihat. Yes. Betul lah tu, Tok Ki pun setuju. Orang gemuk pun mati, orang kurus pun mati. Betul, betul. Tengok Dr. Makmur tu. Okey, tak baik. Dia pun mungkin sihat, dia pun juga buat dia buncit elok je. Kita terima Sebelum besar. memanggil dulu ya, Okey. Cik Kamarudin di talian. Hello, Assalamualaikum. Ya, Encik Tuan. Kamarudin. Ya, silakan. Waalaikumsalam.
Okey. disebabkan oleh kaki saya. Okey. Kaki saya antara bola dengan ada satu joint kan. Yes. Angle. Yes. Okey, itu yang buat saya sakit. Tapi saya jalan, saya rasa sakit. Okey. Okey, dan Just tanya satu ubat nama Healflex. Ya, you makan tu je insya-Allah. Kalau orang tua-tua nak semayang kan, orang tua-tua dah berumur nak semayang, nak bengkok sakit, itu pasal kurang gris. Bagi ubat ni. Banyak Healflex. okey, nanti saya kalau saya tak boleh balik buat. Hmm. Nanti kalau saya mungkin okey, buat apa nanti saya akan Yes. Okey, itu saja. Baik, Okey, sama. baik. Okey. Jadi banyak masalah ni lutut. Hmm. Kalau you pergi dekat private hospital, dia operate Dia 18,000 senang hingga lah. 22,000. Sebenarnya tak payah. Rumah saya satu botol tu RM300 je. Oh Makan. cukup, tak ada payah perlu. operate. Makan. Banyak orang tua-tua yang masalah ni, makan insyaAllah. Nazira ada semayang, sakit boleh lutut ke tak ada kan? Untuk lutut. Untuk lutut, Buat untuk masa sendi-sendi yang sakit. Nah. Okey, tadi dalam perbualan senyap kita tadi kan Prof, Prof ada kata penyakit kencing manis ni susah nak ubat Orang Kelantan selalu kencing manis bro. Okey. Dia suka makan gula. Bukanlah kanser. Tetapi macam mana kita boleh mungkin Kait kaedah Akan menyebabkan 3 kali Akan lebih menyebab- kuat, cepat Oh. kena kanser. Okey. Okey, masalah diabetes. Apa masalah diabetes? Dia makan gula banyak. Makan gula banyak. Ha, Tapi dia orang tak cakap, proses. tapi kenapa yang tak makan buah? Orang diabetes korang tak boleh makan buah. Oh tak. Okey. sebab Silap. manis. Tak, bukan masalah tu. Lepas tu? Gula refined sugar. Gula putih. Ya. Gula dalam roti gula. Dalam biskut gula. Okey. Dalam kuih gula. Okey. Dalam buah. Dalam buah tak apa, fruktos. Oh fructose apa ya? Okey. Fructose. So you tak makan gula tu, you ambil gula daripada buah-buah. Boleh lah maknanya. Yes. Allah turunkan penyakit. Sebelum turun penyakit dia dah turun obatnya. Tapi kalau gitu, kalau kita makan tebu okey lah ya. Tebu tengok pula. Pasal apa tebu fructose? Bukan? Betul, fruktos. Tapi gula dibuat daripada apa? Boleh temu lah. Ya. Jadi tak boleh, gula tebu tak boleh. Gula daripada tebu. Gula lain. Ada ke Oh. gula You- daripada tebu? Ada. Ada. Ha. You ambil ganti stevia leaf, Okey. manuka honey. Oh. Dia tak ada gula. Ya. Yang tu elok. Elok. Okey, baik, sekarang ini kita ada Encik Aziz di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Okey. Okey, jadi macam mana cara tu kita akan kongsi. Okey, dia masalah ni diabetes. Okey. Masalahnya pankreas. Keluarkan insulin. Jadi tak cukup insulin sebab tu dia injek insulin. Ya. Masalahnya bila dia injek insulin, dia produce free radicals. Free radicals tu makan you punya pankreas. Jadi orang yang nak insulin ni sampai mati nak kena injek. Mati Dia lah terlalu macam tu. bergantung pada Gantung pada tu. Pasal dia rosakkan pankreas dia. Sebelahnya tak perlu. So, I will repair dia punya pankreas. Saya akan bagi satu ubat yang mana saya repair. Saya repair, saya dilate dia supaya dia produce natural killers dalam badan ni untuk melawankan sakit dalam badan ni. Okey, kita ada pertanyaan di Facebook. Charlie tanya, Atkins, Atkins, low carbo, high protein. It depends lah. Low carb is a good thing, but you need also carbohydrates inside your body. You need acidic. Ya. Acid punya food juga. Kalau tak boleh nak proses your food. Yes, sir. Tapi kena test lah, datang kena datang Yes. lah. Kalau yang ketosis ke ketosize, sebutannya saya tak pasti. Dia minta Profesor jelaskan. Apa dia? Ketosis. Okey. Ketosis. Dia banyak, ini saintifik. Ya. Sebab normally orang cakap gini. Tapi sebenarnya nak membuktikan, buat blood test kita tengok ni. Boleh tahu semua. Boleh apa tahu. masalahnya. Boleh tahu. Kita So, tak mau anak agak-agak. Ya. Selain daripada kanser pun boleh tahu lah. Yes, Kalau blood jantung, test ni. Oh. Kanser, diabetes, jantung semua, boleh. semua sekali. Mana Macam A mana to blood Z. test ni kalau ada sakit jantung, darah tu lain ke Prof? Tak. Dia akan tunjuk, bila you cakap jantung, lipid profile. Dia tunjuk total kolesterol berapa. okey. Triglyceride. Yang sumbat dalam tu triglyceride. Oh pun ada nampak Ada. dia. Lepas tu good cholesterol, LA, HDL, Okey Cik Nazira ada pertanyaan lagi. Kita ada pemanggil Tok Ki. Okey. Encik Amiruddin kita ada. Hello, Assalamualaikum.
Ya. Datang kena jumpa Ah, Prof. datang di nombor 5-3 Jalan Seri Rampai. Ya. Ambil telefon. Jalan Rampai Maju, Taman Seri Rampai. Ambil nombor telefon. Jalan Seri Rampai. Jalan Rampai Maju. You telefon aja. Ambil nombor telefon tuan. Senang je. 03 41 44 44 89. Ya. Okey, baik. Kita nak Saya syorkan ni minum kat apricot drink tu. Ya. Menyelesaikan banyak jantung, menyelesaikan kanser early stage ni. Ya. Untuk maklumat lanjut juga boleh telefon talian tadi kalau siapa yang tak sempat nak salin tu 4144 4489. Okey, baik. 0326927939 masih lagi ada masa bersama dengan kami. Ada lagi soalan daripada rakan Facebook kita, antaranya salam Prof, Tengku Muhammad Anis dia tanya banyak orang iklan minum minyak kelapa dara untuk kesihatan badan tu pula macam tu betul ke? Bagus. Bagus Kelapa dara dia bagus. Banyak benda yang bagus-bagus. Tapi kita nak tahu masalah, nak tahu hari ni kan apa benda keadaan kita, betul Kita tak? nak kena tengok, kita buat blood test, kita tengok sebenarnya apa dia. So kita makan ni untuk apa? Okey, seterusnya daripada rakan Facebook kita ni. Okey, Sharifah Alina kata kiranya bolehlah disimpulkan kalau orang sihat boleh makan apa saja, yang tak sihat atau yang ada penyakit tu kena pilih-pilih makanan. Yes, hati-hati. Hati-hati. Okey. Dan Nur Suzana Man dia tanya kalau darah merah kurang apakah masalahnya, dan kalau boleh dia nak minta nombor telefon, nanti kita akan war-warkan lagi nombor telefon tu. Apa puncanya kalau darah merah kurang ni? Okey. Dia darah merah kurang ni, you see berpunca makna ada benda yang tak kena. Ada benda yang makan darah kita. Dia orang cakap satu SLE, keturunan, darah darah rendah. Ada benda yang tak kena dalam badan ni. Biasanya kanser. Yang makan darah. Dan biasa ada juga dia keturunan, darah dia memang gitu. Setengah orang kata kanser, semua orang ada kanser, betul ke Prof? Dia being activated. Oh. You see, sekarang ayam yang diinjek ni sekarang. Dengar ni Nazira. Dulu ayam diinjek 3 bulan besar. Sekarang ayam Bulan diinjek je. 2 minggu sudah besar. Ya. Okey. Dah hormon tu terlalu banyak. Bila you makan hormon tu, dia masuk dalam badan, dia activate the cancer cell. Oh, itu yang asas ni, permulaannya itu je. They change your good estrogen into bad estrogen. Diinjek dengan apa ayam tu? Besar. So ayam ini 42 hari kalau tak disembelih, Dia rugi. dah ayam tu mati. Oh, mati. Mati. Dah. Kesian ayam tu. Jadi banyak soal pemakanan ni, ramai kata punca kanser ni sebab makan ayam lah. Kalau orang jenis tak suka makan ayam, suka makan ikan? Bukan masalah ayam saja. Dia tanya lembu. Lembu Betul makan juga. apa? Lembu pun injek juga ke? Pellet. Okey. Pellet. Ikan yang dia boleh samkat, ini puncanya. Ikan membayar hati-hati. Tapi benda-benda ni kita tak boleh elak. Ya. Ayam sedap, kambing sedap, lembu kita nak makan. Tapi nak elak macam mana? Kita memang makanan kita. Iyalah. Kita orang ASEAN, kita makan. Orang ASEAN 3 hari tak makan nasi boleh tahan tu. Saya Nah. So kita orang kita orang Islam, kita cara kita makan sederhana. Okey, baik. Kita terima seorang lagi pemanggil yang sempat dah bersama Ya. kita walaupun ramai. Encik Muhammad di talian. Hello, Assalamualaikum. Ya. Boleh ringkaskan? Tu. Tempat makmur lah paling kaya kalau gitu. Prof. Tak tahu saya. Jangan cakap budak kecil budak besar. Okey. Okey suka. Habis dulu gelak tadi. Kenapa perempuan yang mengandung selalunya dia mengandung walau dia ada kanser stage 4 tak meninggal, tak mati. Tak tahu pula. Sebab apa? Sebab apa? Okey, you see bila perempuan berkandung, anak dalam kandungan tu bila cukup 56 hari. Anak dalam kandungan sudah cukup lengkap pankreas dia. Pankreas dia dah mula pump trypsin tadi tu. Yang pankreas tadi. Dia pump trypsin. Trypsin ni berperang dengan kanser ni. Ya. So anak kalau dia mengandung, dia menyelamatkan ibu dia. Dia tak akan mati masa dia mengandung. Mana dia mengandung 9 bulan 10 hari, dia akan hidup sampai setahun. Kalau tidak, dia tak boleh. Anak tu menyelamatkan ibu dia. Ya.
Okey. Itu. Oh, macam tu. Okey, Cik. Okey. Kita nampaknya masa dah kesuntukan ni kan. Tapi Perempuan ilmu kena kesihatan bersama ni tak cukup. Kata Ada Prof, pun banyak. kata Prof kena selalu beranak kalau gitu. Oh, macam Ni tu ada pula. komen daripada Juisa Jakla. Dia pengalaman ni. Dia kata Ah. dia telah minum produk yang Prof hasilkan dan mula-mula minum tu dia kata rasanya macam pahit. Kepala dia pening, muka merah, rasa kebas. Tapi selepas kotak yang kedua, alhamdulillah, rasa pahit dah kurang, malahan dah menjadi rasa manis buah pula. Yes. Okey. Macam mana cara sekali lagi untuk mendapatkan maklumat Nombor telefon. Profesor Dr. Syed Putra Mehr di talian? Okey, anda boleh hubungi 0341444489. Banyak lagi sebenarnya soalan yang tak tertanya sekarang ni. Kita kesuntukan masa. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk hari yang akan datang.